Di antaranya, apabila seorang budak bertanyakan Nabi SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Allah duduk mana? Lalu Nabi berkata, Fis sama. Nabi tunjuk ke langit. Fis sama, di langit. Adakah Tuhan bertempat? Ini adalah di antara hadis-hadis yang mutasyabihat. Dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat ini, terdapat 4 pendapat. Ada 4 pandangan. Satu, ada golongan yang pendapat dengan zahir maknanya, sehingga menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Iaitulah puak yang dikenali dengan mujassimah dan musyabbihah. Mereka adalah puak yang sesat kerana pendapatnya terpesong dari Islam. Dan cukuplah untuk membatalkan fahaman mereka dengan firman Allah Ta'ala, Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Artinya, tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha melihat. Firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Artinya, katakanlah, dialah yang maha esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada boleh beranakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya, yang serupa dengannya. Golongan yang pertama, golongan musyabbihah dan mujassimah. Mujassimah ialah golongan yang menjisimkan Allah Ta'ala. Musyabbihah ialah golongan yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini golongan yang sesat, kafir, keluar daripada agama Islam. Kerana nyata ayat-ayat Quran mengatakan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang setanding dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Ditolak oleh ayat ini. Yang kedua, ada pula golongan manusia yang menolak semua ayat-ayat dan hadis tersebut, sehingga menafikan juga segala maksudnya. Kepada mereka Allah tidak berkata-kata, tidak mendengar, tidak melihat, kerana kata mereka sifat-sifat itu memerlukan adanya anggota dan panca indera. Allah SWT tidak begitu. Mereka dikenali dengan golongan mu'attilah, iaitulah golongan yang membatalkan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada sifat. Ini juga sesat. Dan ada juga yang menamakannya dengan Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah iaitulah pengikut Jaham bin Safwan. Pendapat mereka batil dan sesat kerana menjadi kenyataan yang dipahami hatta di kalangan makhluk bahawa sifat-sifat tersebut wujud dengan tidak semestinya melalui anggota dan panca indera, dan adalah tidak betul kita mensyaratkan panca indera dan anggota bersifat-sifat Allah SWT. Dua pendapat lagi ialah pendapat yang diberi perhatian oleh ulama akidah, iaitu pendapat salaf dan khalaf. Pendapat yang mengatakan Allah Ta'ala tidak ada sifat. Allah Ta'ala tidak ada zatnya dengan perkara yang disebut. Ini juga sesat, menyeleweng, kerana ayat Quran mengatakan Allah Ta'ala ada perkara yang tersebut. Dan tidak semestinya bila sebut Allah Ta'ala ada mata serupa dengan makhluk. Tidak semestinya Allah Ta'ala ada telinga serupa dengan makhluk. Tidak semestinya. Kerana telinga sama-sama makhluk pun lain. Tinggal lembu dengan telinga kubah lain. Telinga manusia dengan telinga beruk lain. Antara makhluk dengan makhluk pun ada yang tak sama. Dengan sebab itu, bila disebut perkataan itu, tidak semestinya Allah Ta'ala sama dengan makhluknya. Yang ketiga, pendapat as-salaf ridwanullah alaihim. Kami beriman dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, dan kami serahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beriman dengan ayat-ayat dan hadis yang menyebut perkataan mata, tangan, muka, bersemayam, kaki, dan lain-lain. Lafaz-lafaz itu mengandungi makna yang kita tidak tahu.
Serah kita tak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha mengetahui apakah tujuannya. Allah Taala sahaja yang Maha mengetahui apakah tujuannya. Ialah kita serah pada Allah Taala. Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Mata tak sama dengan makhluk. Tangan tak sama dengan makhluk. Telinga tak sama dengan makhluk. Kaki tak sama dengan makhluk. Hakikatnya kita tak tahu. Mereka berpegang firman Allah Taala, Allah Taala, huwa allazi anzala 'alaika al-kitab minhu ayatun muhkamat wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitni wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Mereka wakaf di situ. Mereka wakaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kemudian warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan tidaklah mengetahui ta'wil. Ta'wil makna tafsir. Ta'wil makna tafsir. Perkataan ta'wil dalam bahasa Arab ada makna tafsir. Ada makna meminda, menyeleweng, memindah. Ta'wil makna tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Dan tidaklah mengetahui tafsirnya, hurayanya illallah, malaikat Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalami dalam ilmu, mereka berkata kami beriman kepadanya. Kami beriman kepadanya, percaya. Allah Ta'ala kata mata, percaya. Tangan, percaya. Kaki, percaya. Turun, percaya. Atas, percaya. Tetapi atas yang tak sama dengan makhluk. Tangan tak sama dengan makhluk. Mata tak sama dengan makhluk. Telinga tak sama dengan makhluk. Turun tak sama dengan makhluk. Iaitulah pendapat yang dikenali dengan golongan salaf. Iaitulah generasi awal umat Islam. Iaitulah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Di antaranya ialah imam-imam yang 4. Iaitulah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Dan di antaranya ialah ulama-ulama yang kemudian Imam Nawawi, Imam Ibn Kathir. Ini antara yang berdapat begini. Di antaranya ialah Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, dan pendapat golongan Wahabi di zaman dikenali dengan golongan Wahabi. Ini ialah golongan salaf. Mereka berpendapat tidak mentakwil. Dikatakan bahawa Wahabi inilah dianya. Mereka tak mentakwil. Bila ditanya Imam Malik, Imam Malik tengah mengajar. Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i, yang semasa dengan Imam Syafi'i. Wahai Syekh, apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa makna Tuhan bersemayam di atas arasy? Orang tanya Imam Malik. Ada seorang tanya dalam majlis. Imam Malik kata, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah akhrijuhu atau kama qala. Maknanya al-istiwa'u ma'lum, bersemayam kita faham apa makna bersemayam. Raja bersemayam, orang besar bersemayam, duduk atas kursi. Wal kaifu majhul, bagaimana keadaan Tuhan bersemayam kita tak tahu. Tak sama dengan makhluk, kita tak tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman kepadanya wajib. Was su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana Tuhan bersemayam, telinga Tuhan, mata Tuhan, ini bid'ah, ini mengarut di luar daripada kemampuan kita. Dah jadi menyeleweng. Akhrijuhu, hamba dia. Imam Malik kata, orang yang bertanya ni tanya berkenaan dengan Allah Ta'ala, mana boleh. Tak ada tanya, kita serah pada Allah Ta'ala. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah berkata tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Artinya Tuhan yang maha pemurah bersemayam di atas arasy. Istawa ala arsyihi bighairi haddin wala kaifin kama yakunu istiwa'ul makhluqin, kata Abul Hasan Al-Asy'ari. Artinya bersemayam di atas arahnya tidak dengan had dan kaifiat seperti bersemayamnya makhluk-makhluk, tak sama dengan makhluk. Kita tidak boleh bertanya kerana itu di luar daripada batas kita. Kita tak mampu nak berfikir tentang Tuhan. Serah pada Allah Ta'ala, kita tak mampu. Bahkan kita nak fikir tentang mata, kita boleh tengok pun kita tak mampu. Cukuplah boleh tengok, cukuplah. Habis itu saja. Jangan pasal apa boleh tengok nak siasat. Ambil pisau cokeh mata, tengok orang mana. Pasang pula tak nampak dah. Itu tak boleh. Itu hak kita. Hak Tuhan lebih pada itu lagi. Apalagi Rasulullah SAW melarang kita berfikir jauh tentang itu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Rawa Abu Nu'aim wa Abu Syekh wal Asbahani. Artinya berfikirlah kamu tentang makhluk Allah dan janganlah kamu berfikir tentang Allah. Diriwayatkan daripada Abul Qasim Al-Lalakai, bukan buang si Al-Lalakai, di dalam kitab Usulus Sunnah daripada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Abu Hanifah radhiyallahu an. Beliau pernah menyatakan ittifaq ulama wajibnya beriman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dipercayai tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mentakwil dan mengulas serta menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Barang siapa yang melakukan begitu, yang menyamakan mata Allah dengan mata makhluk, tangan Allah dengan tangan makhluk, bersemayam serupa dengan semayam manusia juga, maka dia terkeluar daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sama Allah dengan makhluk, tidak sekali. Yang keempat ialah golongan khalaf, golongan mutaakhir. Adapun khalaf, iaitu mereka yang berada selepas kurun kelima hijrah, selepas abad yang kelima hijrah, masuk lepas pada tahun 500 hijrah. Ada juga yang mengatakan selepas kurun ketiga hijrah, iaitulah abad yang 400, lepas 300 hijrah, 301 hingga ke bawah. Di zaman merebaknya unsur falsafah, merebaknya pahaman falsafah, apabila kerajaan Abbasiyah menterjemahkan buku-buku dan kitab-kitab bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Mula-mula terjemah buku perubatan, buku berkait dengan hisab, matematik, berkait dengan geografi, berkait dengan falak, berkait dengan ilmu pertanian, macam-macam. Kemudian terjemah juga ilmu falsafah, ilmu yang menggunakan akal, yang menggunakan mantik, menggunakan fikiran saja, menyebabkan orang Islam berfikir juga tentang Tuhan jadi rosak habis. Tentang Tuhan tak boleh fikir, pokok kayu boleh fikirlah. Tentang kejadian makhluk boleh fikir, kita pun tak habis. Nak fikir tentang sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan, sehingga di luar kemampuan akal, jadi rosak akal, jadi sesat, jadi gila boleh tahan, ni jadi sesat, terlalu cerdik jadi sesat. Untuk menghadapi gejala itu, mereka berpendapat supaya ditakwilkan kepada huraian dan makna majazi, makna sindiran. Kata mereka yang dimaksudkan dengan muka itu zat, wajah itu zat, tangan itu kudrat, dan lain-lain ditakwilkan, dan lain-lain takwil, ditakwilkan ayat Quran dengan maksud bukan maknanya yang asal. Makna tangan Allah, kuasa Allah, mata Allah, melihat Allah. Ini golongan mutaakhir. Dan jalan yang paling selamat ialah pegangan as-salaf radhiyallahu anhum. Yang paling afdal ialah dengan as-salaf, sebab Allah Taala.
Ini pandangan yang lebih afdal. Dan kita tidak membatalkan terus pandangan khalaf. Dengan kata pula golongan khalaf ni tersesat. Ini ada jenis Wahabi bodoh. Ada juga jenis yang pakai mazhab Wahabi tapi jenis bodoh. Menyesatkan golongan khalaf. Ada juga golongan khalaf yang bodoh menyesatkan Wahabi bodoh. Kita belajar sejarah. Semuanya adalah mazhab di dalam ilmu akidah. Dalam fiqh ada mazhab, dalam tasawuf ada tariqat. Tariqat ini ialah mazhab. Sekiranya mazhab itu bersumber dari Quran dan hadis, maka kita terima. Kalau mazhab ke tariqat ke apa je menyeleng dari Quran dan hadis, maka ini salah. Kita kena tolong. Kerana mereka bersepakat pada dasarnya bahawa Allah itu maha suci dan bersama dengan makhluknya. Di antara golongan yang mengikut pendapat khalaf ialah dalam mazhab Syafi'i juga, iaitulah Imam Ghazali, Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini. Ini di antara yang mengikut pendapat khalaf, yang mentakwilkan ayat-ayat Quran. Dalam mazhab Syafi'i pun berbeza. Imam Syafi'i sendiri, Ibnu Katsir, Imam Nawawi mengikut pendapat salaf. Sama dengan Wahabi, tak takwil ayat Quran. Sama dengan Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam Ghazali, Al-Juwaini dan lain-lain juga mengikut pendapat khalaf. Dalam satu mazhab Syafi'i pun berbeza pandangan dalam masalah ini. Ada yang menyerah, tak takwil, dan ada yang mentakwilkan. Dan pada dasarnya maka Allah itu maha suci bersama dengan makhluknya. Dan hakikat ayat dan hadis yang mutasyabihat itu tidak sama sekali-kali menyamai dengan yang baru. Tetapi sikap yang ditunjukkan oleh as-salaf dengan berserah pada Allah itulah yang baik menjadi ikutan kita. Serah pada Allah Ta'ala itu lebih baik. Moga-moga Allah SWT menjauhkan kita yang berpendapat yang terpesong daripada jalannya dan membersihkan hati kita daripada halangan makrifat Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada orang mengatakan golongan Wahabi sesat. Ya, itu tak betul. Tu imam Masjid Mekah, Masjid Madinah tu Wahabi tu. Dah pergi Mekah buat apa? Semayang ke waktu imam pula, pasal pula semayang mula. Semayang pula tak baca Fatihah, tak baca bismillah pula. Ini menunjukkan bahawa perbezaan form cabang dalam Islam tidak merosakkan hubungan orang Islam. Yang jadi rosaknya bila tak faham sejarah dia, tak faham tentang huraya-huraya mengikut asas dia yang betul. Wallahu a'lam.